قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 20 yang bermaksud, tetapi sebaliknya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya, dibina untuk mereka di dalam syurga mahligai-mahligai yang tinggi bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Demikianlah janji yang ditetapkan Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan mengubah janjinya. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat mati Allah SWT, dalam masa yang ringkas ini kita baca ayat daripada surah Az-Zumar ayat 20 yang Allah SWT yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Walaupun di dunia ni kita ditaklifkan, dibebankan dengan tanggungjawab sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, tetapi semua itu ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran yang sangat besar, tak padan dengan apa yang kita buat. Sebab itulah di akhirat ada manusia yang dimasukkan ke dalam syurga. Lalu ditanya, kenapa kamu masuk syurga? Kerana aku beribadat 500 tahun. Lalu ditimbangkan nikmat mata di sebelah dengan amalan dia 500 tahun. Maka berat lagi nikmat mata. Lalu dihumbankan dia ke neraka. Maksudnya beribadat 500 tahun tak mampu untuk nak bayar nikmat Allah sebelah mata. Tetapi di akhirat nanti Allah akan masukkan kita ke syurga dengan kita beribadat sembahyang, puasa, zakat haji ni hanya sekadar umur kita saja. Dengan rahman rahim Allah SWT, Allah memberi ganjaran yang cukup besar, ganjaran yang berlipat kali ganda. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat yakni kebun-kebun yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ada sungai madu, ada sungai air yang bersih, ada sungai susu, ada sungai arak. Dan susu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah diperah daripada lembu sebagaimana kita di dunia nak dapat susu kena perah daripada lembu. Kalau susu kebau lah ni sekilo RM15. Orang susah pakai tak minum susu dah mahal. Di akhirat tak perlu perah, Allah boleh jadikan susu tu sebatang sungai. Begitulah madu. Madu di dunia perlu dapat madu daripada lebah. Orang yang duk naik pokok tualang tinggi tuan-tuan, nak boleh madu tu sukar. Kita beli sebotol sekilo tak mahal mana, RM150 saja. Nak dapat madu di dunia kena melalui madu lebah. Tetapi di akhirat Allah boleh jadikan madu dengan sebatang sungai yang boleh kita minum. Dijadikan sungai arak, di mana arak di dunia ni terpaksa perah di buah, daripada buah diperam, dan arak di dunia adalah memabukkan. Di akhirat Allah jadikan sungai arak yang la yusaddauna anha wa la yunzifun. Arak di akhirat tidak mabuk dan tidak memeningkan kepala. Arak di dunia diminum bukanlah kerana sedapnya. Tanyalah orang-orang kawan-kawan kita yang masuk Islam yang dia dulu pun minum arak. Allah dia kata pahit, tak sedap. Tapi kenapa mereka minum? Kerana nak dapat mabuk dia tu, nak dapat high dia tu. Di akhirat arak yang disediakan sangat lazat dan tidak memabukkan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Di samping itu Allah sebut penghuni syurga ini sibuk bergembira dengan nikmat buah-buahan yang dimakan oleh mereka. Ahli syurga sibuk tuan-tuan. Sibuk dengan makan, sibuk dengan minum, sibuk dengan pelbagai nikmat. Disibukkan dengan pasangan-pasangan mereka.
Sehingga diriwayatkan tak sempat nak fikir tentang ahli neraka, walaupun ahli neraka itu keluarga mereka sendiri. Dan dikatakan oleh ulama, ahli syurga ni dia akan lupa habis. Maksudnya langsung dia tidak teringat, tak teringat keluarga dia. Sebab kalau duduk dalam syurga, tiba-tiba teringat orang rakan dia ataupun saudara dalam neraka, sudah tentulah sedih. Sedangkan tempat syurga ni ada tempat gembira, maka Allah hilangkan perasaan ingatan itu. Mereka disibukkan dengan makanan-makanan dalam syurga. Sedangkan orang kafir tuan-tuan disibukkan dengan hisab, disibukkan dengan menunggu keputusan perbicaraan mereka, disebabkan dosa-dosa mereka, derhaka mereka pada Allah, durhaka mereka dari segi fitnah, adu domba dan sebagainya. Malah kita lihat bagaimana manusia-manusia yang kafir sanggup menubuhkan pakatan, maksudnya sanggup berpakat untuk nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala, berpakat bersatu hati walaupun mereka ni dari pelbagai kaum, daripada berbagai kaum, tapi boleh ada memorandum, boleh ada persefahaman untuk nak lawan Islam, pakat sungguh, baik sungguh. Tetapi mereka ni di akhirat apabila dihumbankan oleh Allah Subhanahu ke dalam neraka, akan saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Disebut inna haula'i adalluna, hi Tuhan, ini pokok yang telah menyesatkan kami. Atihim dhi'fan minal azab, berilah kepada mereka azab 2 kali ganda. Kenapa? Pok ni yang telah menyesatkan kami. Lalu dijawab oleh pemimpin-pemimpin kamu, sesungguhnya kamulah yang menyokong kami. Kalau kamu tak sokong kami, kami pun tidak akan jadi begini. Itulah maksudnya beberapa contoh yang sebut perbalahan. Sebaliknya orang beriman, mereka berpakat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka berpakat atas dasar takwa. Bila takwa, kita akan berkasih-kasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman ni adalah bersaudara, berkasih sayang antara satu sama lain. Hingga digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersaudara ni umpama sebatang tubuh, satu anggota. Umpamanya tentang bila kita berjalan, kita tersepak batu. Sepak batu tuan-tuan, ibu jari. Adakah bila kita sepak ibu jari, kita kata padam muka hang jari, sepak sangat? La. Sebaliknya bila ibu jari kita tersepak, kita kata aduh mulut kita. Aduh tangan kita terus pergi usap. Usap. Air mata kita meleleh, air hidung kita meleleh. Maksudnya kerjasamanya satu anggota badan. Begitulah Islam sebenarnya. Disatukan hati mereka oleh Allah SWT dengan nikmat kasih sayang, mereka kasih sayang. Bukan setakat berkasih sayang di dunia, hatta sehinggalah masuk ke dalam syurga tuan-tuan. Kita hari ini bersama dalam syurga. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan setiap hari datang berjemaah, jumpa tengok orang sebelah kita, kerana haji ni, sahabat kita ni. Tiba-tiba di akhirat nanti tuan-tuan, bila kita masuk syurga, tiba-tiba ada seorang kawan kita yang tak ada dalam syurga. Kita bertanya, wahai Tuhan, semasa kami dulu di dunia, ada seorang kawan kami, dia hari-hari ada duduk sebelah saya Tuhan, tapi kenapa dia tak ada? Lalu Allah kata, pergi cari dia dalam neraka. Maksudnya kita diizinkan oleh Allah SWT untuk beri syafaat kepada kawan kita yang tak boleh masuk syurga. Kenapa? Hasil pada persahabatan kita. Namun begitu, janganlah jadi sengah-sengah daripada orang tuan-tuan. Dia tulis dalam Facebook, dia tulis dalam WhatsApp, Ustaz, andainya Ustaz dapati saya tidak ada dalam syurga, carilah saya dalam neraka. Tak betul itu lagu tu. Maksudnya jangan kita anggap kita ni masuk neraka, sebaliknya kita anggap kita masuk syurga. Neraka ni, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah kami daripada api neraka. Cuma anda nak sebut tadi, hasil pada kasih sayang kita ni boleh memberi syafaat pada kawan kita sekiranya ada di kalangan mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan, banyak perkara yang kita nak sebut tentang nikmat syurga ni. Jadi terus istiqamahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa selalu, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku sentiasa bersyukur dan bertaat pada kamu. Dan doalah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Hai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas dasar keimanan dan ketaatan kepada kamu, supaya kita terus istiqamah, kita mati dengan kalimah la ilaha illallah. Maka syurgalah ganjaran yang dijanjikan kepada orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.